Kalau baca jawi Riyadhus tadi. Shalihin sampai habis pun dia kata tak ngaji tasawuf. Itu jadi masalah. Sebab Padahal dia bagi dia tasawuf tu satu ilmu lain. Bukan soal kerohanian. ya. Tasawuf tu soal keajaiban ni yang dia orang nak timbulkan keajaiban. Kepelikan. Keramat lah, apa firasat, ilham, kasyaf. Benda itu yang dibangkitkan. Kita di dalam ahli sunnah bukan menafikan secara total benda itu. Kita tak nafikan secara total. Tetapi tujuan asal ilmu kerohanian itu ialah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita supaya kita ikhlas, kita dapat bangun ibadah pada Allah, kita tahajud, kita tak hasad, kita ada penyakit-penyakit diri yang ni kita cuba buang, kita didik kita, kan? Kita berjihad menentang diri kita sendiri. Tetapi akhirnya itu tak dijadikan tajuk. Asal-asal dijadikan tadi kebanggaan. Nak cerita tentang dia telah kasyaf, dia telah dapat makam. Makamat ini dibicarakan oleh para ulama dahulu, termasuklah ulama-ulama yang kuat berpegang dengan aliran sunnah, Quran dan sunnah, seperti Ismail Al-Harawi Al-Ansari umpamanya dalam Madarijus Sairin, kan. Jadi ini Madarikus Sairin, Madarikus Sairin, kan, fi maqamati iyyaka na'budu manazilus sa'ilin fi maqamati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jadi dia di satu sudut sangat, dalam sudut akidah sangat Hambali lah kalau nak kata begitu. Betul. Tetapi tiba-tiba dia muncul di dalam soal tasawuf ni, dia memang ahli sufi lah. Sufi. Dia Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, sebab tu Ibn Qayyim buat Madarikus Salikin. Ambil daripada Al-Harawi. Tapi apa yang pentingnya ialah tujuan ilmu ini tadi, ilmu ni tazkiyatun nafs, bukan nak berbangga-bangga. Yang sekarang yang muncul ni dia nak jadikan kebanggaan tasawuf tu. Kita tidak nafikan hasil daripada orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, dia akan muncul perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal yang, tapi itu bukan tujuannya. Itu pemberian hadiah Allah. Dia kadang-kadang apa yang dinamakan dengan kasyaf. Tapi ia bukan suatu sumber hukum. Kadang-kadang ada berlaku. Tapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa pada Allah, Allah jadikan kepada kamu furqan. Kamu dapat membezakan antara benda-benda yang mungkin nak diungkap tak boleh. Tapi itu nur yang Allah jadikan dalam diri orang mukmin. Firasat kan. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratul mustaqim. Siapa yang berpegang dengan jalan Allah, dia ditunjuk kepada jalannya. Maksudnya kadang-kadang elemen kerohanian yang Allah bagi. Ya simple lah. Kita kadang nak bagi faham benda-benda yang semua berlaku kat orang. Kalau kita niat nak tahajud, setiap malam kita niat tahajud, Allah akan kejutkan kita. Jam tak kejut kita bangun. Akan ada kita dibangunkan. Kita pun tak tahu macam mana kita boleh bangunkan. Kita dibisikkan untuk bangun. Kerana ada benda-benda yang luar daripada kejadian-kejadian ajaib pada orang, rezeki dan seumpamanya, hasil daripada amalan yang saleh. Ini semua berlaku. Ahli sunnah tak menafikan benda itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Bahkan jadi dalam hadis yang Bukhari, kan, ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kan, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Maksudnya sentiasa hamba-Ku tu mendekatkan diri pada Aku dengan ibadat sunat sehingga aku sayang kat dia. Bila aku sayang, akulah mata yang dia melihat dengannya. Akulah telinga yang dia mendengar kau. Hebat tu. Akulah tangan yang dia memukul dengannya. Akulah kaki yang dia berjalan dengannya. Irsyad. Maksudnya akan berlaku perkara-perkara yang pertolongan Allah pada dirinya. Penjagaan. Ini semua bukan makam yang aku nak ibadat kerana nak kasyaf. Dia bukan. Itu yang berlaku pada Sami-Sami Buddha dulu. Dia buat segala exercise kerohanian kerana dia nak mencapai benda pelik-pelik. Dia tak kira jalan apa. Yoga dan seumpama yang dia kata dia boleh tahan nafas, tafakur. Tapi agama bukan begitu. Agama awak jadi soleh dan takwa. Hadiah Allah
benda tu. Tapi sebab tu sebesar-besar karamat ialah istiqamah. Istiqamah. Istiqamah itu. Tapi orang tak rasa istiqamah tu karamah. Keupayaan satu orang untuk istiqamah di atas jalan Allah. Istiqamah salat Dalam jemaah. segala istiqamah salat jemaah, istiqamah menanggung perjuangan, istiqamah membaca Quran, istiqamah qiyamul lail. Itu adalah karamah. Bukan orang boleh buat. Kalau kita tengok orang tua-tua hak duk pi ke orang muda ke yang sentiasa kita orang duk pi sembahyang subuh berjemaah. Bukan senang nak bangun tu. Orang boleh tengok bola sampai pukul 3 pagi, sembahyang jemaah subuh jemaah dia tak boleh buat. Itu semua adalah merupakan karamah. Itu yang patutnya dicapai oleh manusia. Tapi sekarang ni kita tengok bukan ni tajuk dah. Tajuk dia aku lantas tasawuf, hak ni wali. Wali ni boleh singkap terai. Hak ni wali, dia pula jadat ni, dia pula boleh cerita benda-benda ajaib, dia mimpi. Mereka jadikan hasil daripada kesolehan itu seolah-olah mereka klaim saya telah dapat. Maksudnya apa? Maksudnya kan hang kena tahu aku soleh. Kenapa aku nampak aku soleh? Sedangkan ilmu tasawuf asal itu tujuan dia Tawaduk nak bagi tahu tu. Nak menyembunyikan amal, tak mau riak. Tapi dia jadi sebaliknya. Ini yang menjadi masalah. Dan Datuk tengok bukanlah ni, tapi rata-rata orang melihat klip-klip video Datuk tentang istighfar. Ramai juga yang tersentuh dan mendapat kata apa bimbingan. Dan kita tengok dalam masyarakat ni, tajuk tasawuf ni memang mendapat tempat. Apatah lagi munculnya istilah healing. Healing ni kan nak mendamaikan, nak mencari ketenangan, sehingga kelompongan perkataan tak tepat. Okay. Tak apa sebab lebih taraf boleh tegur. Kan? Mustahil tak? Sehingga Tak mustahil boleh. Sehingga masuknya ruang-ruang untuk orang yang ambil kesempatan kan. Seperti itulah, tengok klip video mari aku bimbing tanganmu ke jalan syurga. Tiba-tiba dia nak ajak perempuan tu berzina kan. Dia ada dua golongan. Satu golongan melampau dalam masalah kerohanian ni. Dia tak mau fikir dalil apa, dia kira nak rohani dapat benda ajaib, tok guru dia buat salah ke, tak sama dengan Quran dengan sunnah ke, mukhalafah dengan kitab dengan sunnah ke, menyanggai kitab sunnah, tak penting. Yang penting ni tok guru rohani pakai serban, duduk berzikir, duduk, itu satu hal. Satu golongan lagi dia melampau, dia macam menafikan terus. Dia tak maulah cerita masalah kerohanian ni, dia macam-macam menafikan karamat aulia, dia menafikan kurniaan Allah ni, ilham dia nafikan langsung. Sehingga dia nafikan langsung seolah-olah sedangkan benda tu berlaku. Ada sabit dalam Quran, ada sabit dalam sunnah, sabit dengan pengalaman sahabat, tabi'in, benda-benda tu. Dia yang ni dia nafi. Dia dry saja. Dia hanya tahu masalah betul dan salah. Dia fiqh dia macam mana cara nak angkat tangan, macam mana dia tak bincang. Yang Al-Ghazali tadi rahimahullah, walaupun ada benda yang dikritik dalam bukunya, tetapi itu yang dia maksudkan ihya ulumuddin. Dia nak menghidupkan balik ilmu agama itu. Maksudnya ilmu agama tu bukan dry macam tu, bukan kering macam tu. Dia mesti ada elemen mendekatkan takarrub pada Allah tu. Itu yang dia nak bawa. Tapi akhirnya jadi yang ni hanya nak bahas Rasulullah macam mana tangan. Baguslah di sudut ittiba' sunnah tu. Tapi isinya tak diisi. Kosong. Kosong. Yang betulnya apa? Yang betulnya kerohanian ni ikut Quran dan sunnah. Pengalaman kerohanian juga boleh diterima kalau tak bercanggah dengan Quran dengan sunnah. Guru-guru yang mendidik, membentuk rohani juga boleh diterima kalau zikirnya itu Quran dan sunnah. Tapi dia bimbing kita. Mungkin anak murid ni baru masuk Islam, terus nak sembahyang tahajud sampai tidur 2 jam, mungkin dia bimbing. Dia hari ni hang sembahyang sejam dulu. Ataupun hang amal zikir ni dulu. Berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pengalaman kemanusiaan. Dan kemudian ada juga benda-benda yang berlaku dalam diri kita ni, benda-benda kerohanian. Misalnya, tapi dia tak boleh jadi hukum. Kita tengok satu orang datang. Allah singkapkan dalam diri kita, kita tahu dia ni penipu. Tapi kita dalil tak ada. Kita tak boleh istihad kat orang kata dia penipu. Tapi firasat kita ada. Untuk diri kita, kita tak mau. Tapi kita tak hukum dia dan kita tak tomah dia. Kita tak istihad dia penipu. Sebab apa? Kita tak ada dalil apa. Tapi mustahil kan tak Allah singkap pada satu orang untuk dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Itu kasyaf namanya. Sama kasyaf. Juga kadang-kadang ulama bincang bagaimana nak bezakan antara kasyaf dan ilham dan seumpamanya. Dia panjang pembincangannya, tapi itu
Itu yang kita maksudkan. Kita bukan anti dengan ilmu ni. Kita anti dengan orang yang menyalahgunakan nama ilmu tasawuf. Ya. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak, kadang-kadang kita tengok macam Datuk sebut tadi kan. Ada orang macam kita ni perbahasannya cantik, bab taharahnya saja dah berbulan-bulan tapi tandanya kotor. Kan? Bahas kan. Dalam soft salatnya lurus tapi bila kita tengok parking keretanya kan mengganggu orang dan sebagainya. Itu satu sudut dia kan. Satu sudut yang tasawuf ni mungkin tengok orang ni bab sifat solat Nabi tu memang dia tahu semua tapi sembahyang dia tak khusyuk. Kan? Bab semua tentang amalan Rasulullah dia tahu tapi dia beramal tak ikhlas. Sedekah dia tak ikhlas. Itu yang nak diatasi oleh tasawuf. Itu yang diatasi oleh tasawuf.